Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk hari ni kita nak buat modul saja. Kita nak belajar mencari jawapan untuk modul bab 9. Kita tak masuk lagi bab 10 untuk hari ni. Okey. Untuk modul, sebabkan awak tak ada set modul bab 9 ni, jadi cikgu hanya pilih muka surat tertentu saja untuk awak buat. Okay? Contohnya, cikgu pilih muka surat 2, modul di muka surat 2. Awak tak ada modul ni, tapi awak mesti salin soalan daripada modul ni. Tapi cikgu tak pilih semua soalan lah. Saya akan pilih soalan-soalan tertentu saja. Okey, untuk muka surat 2, cikgu nak awak jawab soalan ni. Okey. Okey, yang pertama, tengok yang pertama. Hari ni saya bagi latihan tapi tak banyak. Sekejap ya. Okey, soalan pertama. Apakah itu alloy? Nanti dekat kertas jawapan awak tulis soalan. Apakah itu alloy? Nak tahu alloy itu apa dia? Boleh refer buku teks muka surat 184. Refer buku teks muka surat 184, awak dapat jawapan dia. Okey. Sebenarnya kat sini pun ada. Okey, tak ada kat sini, tak ada jawapan. Apakah itu alloy? Refer buku teks muka surat 184 ada. Kemudian nombor 2. Lukiskan susunan atom tulen dan susunan atom bagi alloy. So, yang ni awak lukis. Lukisan ni macam mana? Awak boleh refer lukisan kat atas ni. Yang ni lukisan ni awak lukis balik kat sini. Dan lukisan ni awak lukis balik kat sini. Dan labelkan. Ya? Okey. Awak buat soalan nombor 1. Awak buat soalan nombor 2. Nombor 3. Lengkapkan jadual berikut tentang komposisi bagi alloy. Yang ni pun boleh refer muka surat 184. So, awak lukis jadual ni, cari jawapan di muka surat 184. Okey, nombor 3 awak buat. Seterusnya kita tengok nombor 4. Mengapakah alloy dikatakan lebih kuat dan lebih keras berbanding dengan logam tulen? Jawapannya ada di muka surat 185/3. Okey, yang ni awak buat. Soalan nombor 5, namakan proses yang terlibat dalam menghasilkan loyang. Loyang tu alloy. Okey, cikgu bagi tahu loyang tu sebenarnya alloy. Ni adalah alloy. So, proses apakah yang terlibat untuk menghasilkan alloy? Juga ada di muka surat 185. Okey, soalan nombor 5 selesaikan. Nombor 6. Nyatakan susunan atom bagi logam tulen. Jawapannya ada di muka surat 185/2. Cikgu dah bagi dah muka surat kat mana awak nak refer dan perenggan mana awak kena tengok. So, buka buku teks saja. Jadi, untuk muka surat 2, awak selesaikan soalan 1 sampai soalan 6. Dan tulis juga soalan. Soalan tu kena tulis. Betul jawapan. Okey? Okey, 1 muka surat 2. Seterusnya kita tengok muka surat seterusnya. Okey, muka surat 8. Muka surat 8. Kita tengok sama-sama. Soalan nombor soalan A Soalan objektif ni. Apakah logam utama yang digunakan dalam pembentuk komputer? Yang ni boleh tengok di muka surat 184 buku teks. Ada. So, yang ni awak selesaikan. B.
Seorang murid ingin membina model kapal terbang yang ringan dan kuat. Antara bahan berikut yang manakah paling sesuai digunakan? Juga ada di muka surat 184. Campuran yang manakah menghasilkan gangsa? Tengok juga muka surat 184. Okay, Raja 1 menunjukkan sebuah kapal terbang. Apakah bahan yang digunakan untuk membuat kapal terbang? Ini tak payahlah ni. Apakah bahan yang digunakan untuk membina badan kapal terbang? So, badan kapal terbang. So, otter sikit soalan ni. Soalan ni awak kena tulis. Tapi ni tak payahlah. Gambar rajah ni tak payah lukis lah. Okay, nombor D. E. Badan kapal terbang diperbuat daripada duralumin. Dah ada dah jawapan kat situ. Apakah logam utama yang digunakan? Juga ada di muka surat 184. F. Rajah 2 menunjukkan susunan logam dalam suatu bahan. Apakah fungsi atom-atom asing? Juga ada di muka surat 185 buku teks. F. Yang ni pun tak payahlah, tak payah lukis, tak perlu lukis. G. Campuran manakah akan menghasilkan keluli? Juga dia ada di muka surat 184. Rajah menunjukkan maklumat sejenis alloy. Apakah alloy P? Juga ada di muka surat 184. Jadi untuk muka surat 8 ni, awak selesaikan soalan A sampai H. Okey? Jelas Kemudian kita tengok pula muka surat. Saya hanya pilih-pilih muka surat Saya tak bagi buat semua. Okey, muka surat 15. Kita tengok soalan. Nombor 1. Nyatakan bahan yang digunakan untuk menghasilkan kaca. Awak tengok muka surat 189, perenggan 1. Kat situ ada jawapan. Apakah kandungan utama bagi silika? Juga muka surat 189, perenggan 1. Terangkan pembuatan kaca dihasilkan. Juga buka muka surat 189, perenggan 1. Semua ada jawapan kat situ. Nombor 4. Jawapannya boleh tengok muka surat 189. Jadi untuk muka surat 15, awak buatkan soalan 1 sampai 4, salin soalan dan jawapan. Okey. Kita tengok muka surat seterusnya. Sebenarnya dekat sini pun ada jawapan tu. Kat atas tu kan ada jawapan kan. Kalau awak nak tengok jawapan kat sini pun boleh. Kat sini pun ada jawapan dia. Kalau malas nak tengok buku teks lah. Ni. Ambil maklumat ni, isi je kat bawah. Okey, kita tengok muka surat seterusnya nah. Okey, kita tengok muka surat 22. Muka surat 22. Apakah itu polimer? Kalau rasa tak mau tengok buku teks, awak tengok dia jawapan dekat atas tu. Awak tengok nombor 1 tu, jawapan dia. Apakah itu polimer? Ni jawapan dia. Salin balik je. Apakah itu monomer? Ada di nombor 2 jawapan dia. Ni jawapan dekat nombor 1, ni dekat jawapan nombor 2. Nyatakan 2 jenis polimer. 2 jenis polimer, jawapan nombor 3. Polimer terbahagi kepada 2, iaitu polimer semula jadi dan polimer sintetik. Bandingkan polimer semula jadi dengan polimer sintetik. Bandingkan
Ambil jawapan dia di nombor 4 dengan nombor 5. Sebab dia kata bandingkan. Jawapannya ada di nombor 4 dan nombor 5. Awak sambungkan ayat tu dengan menggunakan perkataan manakala. Contohnya, polimer semula jadi adalah polimer yang wujud secara semula jadi. Sementara polimer sintetik ialah polimer buatan manusia yang menggunakan bahan kimia. Ini jawapan untuk nombor. Jadi awak selesaikan nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okey, nombor 5. Nyatakan monomer bagi getah asli dengan getah sintetik. Nyatakan monomer. Monomer getah asli dengan getah sintetik. Getah sintetik, monomer dia neoprena. Getah asli, monomer dia isoprena. Nyatakan polimer yang menghasilkan tingkap kapal terbang. Tingkap kapal terbang, cermin pesawat lah kan. So, polimer Perspex. Semua ada kat sini. Jadi, tolong selesaikan yang muka surat 22 ni. Awak selesaikan soalan nombor 1 sampai 6. Okey, soalan muka surat 22. Seterusnya kita tengok sikit je lagi. Muka surat. Okey, muka surat 27. Kita tengok muka surat 27. Aktiviti 9.4, tindakan asid dan alkali terhadap lateks. Surat 27. Tengok sekejap. Sambil tu boleh baca. Okey. Tujuan aktiviti untuk mengkaji kesan asid dan alkali terhadap lateks. Mengkaji kesan asid dan alkali terhadap lateks. Bahan lateks susu getah, asid, larutan amonia ni larutan alkali. Asid etanoik tu asid. Bika, penitis, rod kaca. Okay, kita tengok gambar rajah ni. Labelkan 3 bika sebagai P, Q dan R. Ini P, ini Q. Kat sini tak ada R. Tak apa, tinggalkan dulu. Titiskan 10 titis asid etanoik ke dalam bika P. Bika P ni semuanya dibubur lateks. Dia masukkan asid etanoik. Sekejap. Yang ni ada asid etanoik. Ni bika P. Bika Q dia masukkan larutan amonia. Dan bikar R kosong. Maksudnya bikar R tu tak masuk asid, tak masuk alkali. Kosong saja, susu getah saja. Catatkan pemakaian dengan melihat perubahan ke atas lateks. Okay, rasa-rasa awak apakah pemakaian awak akan dapat lihat bila kita letakkan asid etanoik dalam lateks? Di sini susu getah akan bergumpal. Untuk Q, susu getah ataupun lateks lah. Tulis lateks lah. Lateks kekal cair. Ini sukarlah susu getah, tak maulah. Kita kata lateks lah. R pun sama, lateks kekal cair. Langkah berjaga-jaga, pastikan memakai sarung tangan ketika mengendalikan asid etanoik dan larutan amonia. Okey, ini langkah berjaga-jaga. Okey. Untuk muka surat 27 ni, sekejap muka surat 27 kan. Okey, muka surat 27. Cikgu rasa tak payah buat lah kot soalan ni.
Okay, soalan. Okay. Muka surat 27 ni kita abaikan. So, kita abaikan. Ya, tak perlu buat. Kita tengok muka surat 28. Okay, muka surat 28. Okay. Rajah 3.1 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kesan cuka dan larutan amonia ke atas latex. Kesan cuka. Cuka ni asid lah. Amonia ni alkali. Ke atas latex. Latex tu susu getah. Rajah 3.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji keputusan selepas 30 minit. Cuba tengok sini ya. Oh, ni gambar rajah 3.1, ni gambar rajah 3.2. Yang ini dia masukkan cuka, vinegar, cuka. Yang ni amonia. Bila dia masukkan cuka, kita nampak ada gumpalan latex. Yang ni kekal cair. Okey, soalan. Kita tengok soalan. Tuliskan satu pemerhatian daripada keputusan di atas. Pemerhatian keputusan di atas. Okey, macam mana kalau awak diminta tulis satu pemerhatian? Jadi, awak tuliskan apa yang awak nampak. Awak nampak apa? Okey. Contoh jawapan ni lah. Okey, ambil jawapan ni. Latex menggumpal apabila ditambah cuka, manakala latex kekal cecair jika ditambah larutan amonia. Okay, ambil jawapan cikgu tu. Saya ulang lagi sekali. Latex menggumpal apabila ditambah cuka, manakala latex kekal cair apabila ditambah larutan amonia. Okey, itu untuk jawapan A. Jawapan A ya. Nyatakan satu inference. Sebab satu sebab bagi jawapan di atas. Okey, jawapan dia sebab asid. Sebab dia asid. Cuka tu asid kan? Sebab asid akan menggumpalkan latex. Asid akan menggumpalkan latex manakala alkali akan mengekalkan keadaan cecair latex. Okay, sekarang ni apa perbezaan jawapan A dengan jawapan B? Nampak macam nak sama. Jawapan A kita tulis cuka dengan amonia, betul tak? Tapi untuk jawapan B kita mention asid dan alkali. Maksudnya cuka tu adalah asid dan amonia tu adalah alkali. Itu beza dia. Okey, saya ulang balik. Siapa yang tak berapa faham. A yang tadi, jawapan untuk A. Jawapan untuk A, latex menggumpal apabila ditambahkan cuka, manakala kekal cecair jika ditambahkan amonia. Tapi untuk jawapan B, awak tulis asid. Sebab kan? Sebab apa bila tambah cuka tu dia gumpal? Sebab cuka adalah asid.
Cuka adalah asid yang akan menggumpalkan lateks, manakala amonium adalah alkali yang akan mengekalkan keadaan cecair lateks. Macam tu jawapan dia. Yang tu saya rasa jawapan yang terbaik. Okey. Soalan B awak buat. Soalan C. Nyatakan pemboleh ubah berikut. Okey, dalam soalan ni apakah pemboleh ubah yang kita malarkan? Apakah yang kita malarkan? Kalau kat sini boleh nampak kan gambar rajah ni kan? Awak nampak tak ni apa ni? So kita malarkan apa? Boleh isi padu lateks. Isi padu lateks. 10 cm padu. Pemboleh ubah apakah yang dimanipulasi? Yang mana yang tak sama antara radas 3.1 dengan radas 3.2? Yang mana tak sama? Okey, apa yang tak sama? Penambahan cuka dan larutan amonia. Tulis ni penambahan cuka dan larutan amonia. Apakah pemboleh ubah bergerak balas? Apa yang kita nak tengok last sekali? Keadaan lateks. Keadaan lateks. Nak tengoklah. Yang ni bentuk cecair. Ni bentuk gumpalan. Ni bentuk cecair. Okay, satu hipotesis. Apakah hipotesis daripada eksperimen ni? Apakah ramalan yang boleh awak buat daripada eksperimen ni? Sebelum awak buat eksperimen ni, apa ramalan awak? Ramalan awak, apa yang awak jangkakan akan berlaku? Awak tak buat lagi eksperimen ni, tapi awak dah macam boleh buat ramalan lah. Jawapan dia, cuka akan mengumpalkan lateks, manakala amonia akan mengekalkan keadaan cecair lateks. Betul tak? Awak tak buat lagi eksperimen ni, tapi awak boleh jangkakan. Itu dia. Okey, saya dah bagi jawapan dah tadi. E. Nyatakan definisi operasi bagi asid. Apakah definisi awak? Kalau orang tanya asid tu apa dia? Apa yang awak nak kata? So, tulis macam ni ya. Asid ialah dia mesti mulakan dengan asid sebab dia tanya asid kan. Asid ialah bahan yang akan buat apa? Apa dia buat kat lateks? Yang akan menggumpalkan lateks. F. Bagaimanakah untuk mencairkan semula lateks? Tambahkan larutan amonia ataupun alkali. Jadi untuk muka surat 28 ni, awak turun jawab soalan A, B, C, D, E, F. Gambar rajah tak perlu. Jangan tanya nanti cikgu nak kena bikin gambar rajah ke? Tak payah. Saya dah kata tak payah. Hanya soalan ni saja. Okey? So, kita ada soalan yang terakhir. Hari ni sikit je kerja. Soalan yang terakhir di muka surat. Okay, 32. Okay.
Mengapakah getah asli dikatakan tidak sesuai dalam pembuatan tayar kereta? Yang ni awak boleh tengok buku teks muka surat 196. 196 ada buku surat 196. Soalan nombor 2, namakan proses yang menjadikan getah asli menjadi lebih kuat dan keras. Juga ada di muka surat 196. Apakah yang dimaksudkan dengan proses pembulkanan? Juga ada di muka surat 196. Apakah unsur yang ditambah dalam proses pembulkanan getah? Muka surat 196. Apakah nyatakan 6 ciri getah tervulkan? Muka surat 197. Jawapannya ada di muka surat 197. Bandingkan takat lebur bagi getah asli dengan takat lebur getah tervulkan. Bandingkan. Kalau getah asli kan lebih lembut. Getah tervulkan ni lebih keras. So, jawapan dia takat lebur getah asli lebih rendah daripada takat lebur getah tervulkan. Kerana takat lebur getah asli adalah lebih rendah daripada takat lebur getah tervulkan kerana getah tervulkan mempunyai rangkai silang sulfur yang memerlukan haba yang tinggi untuk diputuskan. Ambil jawapan saya tu. Saya ulang lagi sekali. Kerana getah tervulkan mempunyai rangkai silang sulfur yang memerlukan haba yang tinggi untuk diputuskan. Soalan nombor 7. Bandingkan kekuatan bagi getah asli dengan getah tervulkan. Kekuatan getah tervulkan lebih kuat berbanding getah asli. Kerana getah tervulkan mempunyai rangkai silang sulfur yang akan menyukarkan penggelongsoran lapisan molekul getah. Sebenarnya jawapannya ada dalam buku teks muka surat 196, perenggan yang terakhir sekali ada. Ada kat bawah sekali perenggan tu. Awak nak ambil jawapan cikgu bagi tadi pun boleh. Awak nak cari jawapan dalam buku teks pun boleh. Nombor 8. Lukiskan struktur bagi getah tervulkan dan labelkan rangkai silang sulfur. Yang ni boleh tengok muka surat 196. Raja 9.11. Lukis dan labelkan. Nombor 9, nyatakan 3 contoh bagi getah tervulkan. 3 contoh getah tervulkan. Juga boleh tengok dalam kutek muka surat 197. Oh, bukan. 197. 197. 3 contoh. Iaitu tayar kenderaan, sarung tangan getah dan tapak kasut.
Okey, dengan ni kita dah habislah latihan untuk hari ni. Hari ni simple saja. Awak tolong siapkan latihan ni dan nanti hantar pada cikgu. Okey? Minggu depan insya-Allah kita masuk bab 10.